Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Oke, Salam Cikgu. mau sehat ini. Sehat, Cikgu. Sehat Alhamdulillah Cikgu. Cikgu sehat. Tapi itulah ada batuk-batuk sedikit. Oke, semua hadir benar kan? Hadir, Oke. Cikgu. Hadir Cikgu. Ya. Hadir. Terus, ada sarapan tadi? Ada, Cikgu. Sudah Cikgu. Kan, supaya semangat nanti belajar. Oke, baik. Ah, tahukah hari ini kita mau belajar pasal apa nih? Tahu? Tidak tahu Cikgu. Oh, yang lain? Tahu? Tidak, Cikgu. Tidak Cikgu. Oke, baik dapat. Kalau macam tu, cikgu mau tunjuk satu video kepada kamu. Maukah? Mau tengok? Mau. Okey, kejap. Okey. Okey, baik. Ada dengar suara ke tadi video tu? Ada dengar suara? Ada Cikgu. Dari cikgu? Cikgu. Okey, tak apalah. Tapi, video tu nampak best juga kan? Best ke tadi video tu? Yes, Cikgu. Ada Cikgu. Berdasarkan video tu, apa yang kamu nampak? Apa yang kamu Ya, dapat? Ada orang lukis-lukis garisan. Ada Orang garisan. buat garisan. Ada orang buat garisan. Okey. Kalau kamu tengok dekat video tu, dia ada buat lukisan, ada buat garisan. Tapi dia nampak macam apa? Dia macam nampak Ya. satu. Ya, Marhain? Ya, 3D. Jadi orang takut mau lalu tempat tu sebab macam real thing. Begitu Cikgu. Kan? Dia jadi macam ada satu tembok pula. Jadi ada ilusi. Okay, jadi, Si okey. Baik. Jadi, berdasarkan daripada video tadi tu, kita boleh nampak garisan ni dia ada mempengaruhi kepada lukisan, kepada seni lah. Okey. Jadi, hari ini topik pembelajaran kita adalah berkaitan dengan garisan dalam seni. murid, okey, berdasarkan video tadi, okey, murid-murid semua sudah tahu kan apa tajuk kita hari ini? Oh, cikgu. Cikgu. Sudah Cikgu. Yang itu garisan. Okey, bagi memperlihatkan kamu tentang definisi garisan dan juga cikgu akan menjelaskan jenis garisan serta fungsi garisan. Okey. Murid-murid tahukah apa definisi garisan? Tidak, cikgu. Tidak. Okey. Definisi garisan ni adalah kesan titik yang bergerak dihasilkan dengan menggunakan sesuatu alat
ataupun media yang bermula daripada satu titik permulaan yang merentasi sesuatu kawasan ataupun ruang. Okey, siapa tahu apa itu alat dan bahan dan media? Murid-murid Cikgu. tahu alat Ya, cikgu. dan media. Tidak tahu Okey, cikgu. alat itu adalah pensel ataupun pen. Warna tu media tu adalah media yang digunakan macam media warna air, pensel warna, crayon. Okay. So dari segi alat dan media itulah boleh digunakan untuk menghasilkan satu titik untuk merentasi sesuatu kawasan. Okay. Seterusnya cikgu akan terangkan mengenai jenis-jenis garisan. Okey, daripada jenis-jenis garisan ni, okey, murid-murid nampakkah jenis garisan apa yang ada dalam paparan slide ni? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Cikgu. Okay. Garisan apa yang ada? Garis. Garisan halus, tebal, beralung, Tebal. berduri, bergerigi, berpancar. Okey, jenis-jenis garisan ni terdapat 12 jenis garisan, iaitu garisan lurus, ada garisan beralun, ada garisan bergerigi, berlingkar dan ada garisan berserabut. Okey. Sebelum itu cikgu akan ini just macam imagine macam mana kita mau dapat lihat tu jenis garisan yang terdapat melalui alam semula jadi. Okey, murid-murid tahu apa contoh alam semula jadi yang kita boleh nampak garisan? Sungai. Contoh, cikgu bagi contoh untuk jenis garisan yang boleh kita lihat melalui alam semula jadi. Okey, contoh melalui daun. Okey, kalau murid-murid nampak gambar yang pertama tu, okey, daun tu kita dapat nampak dia punya garisan lah. Dia punya jalinan seakan-akan itu adalah garisan. Dia akan menunjukkan jenis garisan, ada yang garisan lurus, ada yang garisan melengkung daripada daun tu kan. Dia adalah jenis garisan yang boleh kita lihat daripada alam semula jadi. Selain itu, kita boleh lihat daripada mana? Daripada gambar kedua tu, daripada kulit binatang. Okay, daripada kulit harimau tu, murid-murid boleh nampak jenis garisan. Ada garisan yang lurus, ada garisan yang tebal, ada yang melengkung. Okay. Dan gambar yang ketiga tu, contohnya garisan yang kita boleh nampak dari permukaan pokok. Dia punya tekstur lah. Jalinan dia tu, dia menghasilkan jenis garisan juga. Okay, contoh ni gambar yang ketiga ni dia macam jenis garisan apa? Murid-murid tahu? Tidak. Dia seakan-akan jenis garisan berserabut, begitu. Okey, seterusnya cikgu akan seterusnya jenis garisan melalui objek buatan manusia. Okey, kalau murid-murid nampak jenis garisan melalui objek buatan manusia melalui bangunan. Okey, daripada bangunan tu murid-murid boleh nampak jenis garisan ada yang tebal, ada yang nipis, kan? Okey. Selain tu, objek buatan manusia melalui tayar kereta. Okey. Kalau gambar kedua tu, tayar kereta, dia ada menimbulkan jenis garisan tebal, jenis garisan yang lurus, nipis, dan garisan melengkung. Okey, gambar yang ketiga tu, okey, inilah tadi dapat dikaitkan kenapa garisan tu dapat wujud melalui satu titik. Dia adalah daripada garisan tu boleh wujud melalui satu titik. Contoh daripada gambar ni, satu titik perspektif. Dia akan mewujudkan garisan. Okay, daripada gambar ni dia ada garisan tebal, garisan nipis, garisan lurus dan ada juga garisan yang melengkung. Okay, seterusnya kita boleh lihat jenis garisan melalui jenis garisan melalui karya seni visual. Okay, cuba murid-murid lihat gambar yang pertama tu. Okay, dia seakan-akan jenis garisan berpancar dan juga ada juga terdapat garisan dia macam zigzag lah begitu kan. Okay, dia ada garisan lurus. Okay, yang kedua tu
gambar karya seni yang kedua, seakan-akan jenis garisan berpusat. Oke, dia terdapat jenis garisan yang tebal dan juga ada garisan yang nipis. Oke, sama juga macam yang ketiga tuh, gambar bunga tuh. Oke, daripada kelopak tuh kita boleh dapat lihat jenis garisan. Contoh macam jenis garisan nipis gitu. Oke, seterusnya kita akan nampak fungsi-fungsi garisan, kesan-kesan garisan kepada pelbagai media. Oke, kesan garisan ni kita boleh dapat lihat melalui pensel. Oke, dia kalau pensel dia akan memberi kesan yang nipis. Oke, kalau pen marker pula dia akan menghasilkan kesan garisan yang tebal. Oke, kalau brush dan dakwat pula dia akan menghasilkan jenis garisan yang kasar. Oke, seterusnya kita akan nampak untuk fungsi garisan. Oke, fungsi garisan ni kita boleh lihat fungsi garisan tu berfungsi untuk menghasilkan satu rupa dan juga garisan berfungsi untuk menghasilkan bentuk. Contoh bentuk buah gitu kan. Oke, seterusnya garisan menghasilkan ton. Daripada garisan itulah kita boleh menghasilkan garisan tu boleh berfungsi untuk menghasilkan ton. Contoh ton cross hatching dan sebagainya lah. Oke, dan garisan tu menghasilkan jalinan dan dia boleh menjadi struktur dan menghasilkan bentuk. Oke, dari segi fungsi dia tu yang menghasilkan rupa, bentuk, ton dan juga jalinan, dia juga boleh mewujudkan ruang. Oke, kelas. Tadi kita sudah belajar mengenai apa itu definisi garisan yang terdapat pada buatan manusia dengan secara semula jadi. Jadi sekarang kita akan buat satu activity yang mana activity ini dipanggil sebagai I see, I think, I wonder. Oke? Dalam ini Cio akan bagi kamu 6 gambar yang berbeza dan kita akan sama-sama berbincang. Adakah gambar itu secara garisan itu adalah dari secara semula jadi ataupun buatan manusia. Dan tadi kita ada juga lihat gambar nih. Jadi cikgu hanya ingin memastikan kamu ingat ataupun tidak. Oke, kelas. Ini gambar apa? Gambar Kamu mau daun, jawab? Cik. Gambar daun. Cikgu. Gambar daun, cikgu. Betul, gambar daun. Jadi daun ini dia mempunyai garisan yang apa? Dia buatan ataupun secara semula jadi? Semula jadi. Semula jadi, cikgu. Pandai. Oke, seterusnya kita lihat gambar kedua. Oke, gambar kedua ini adalah gambar apa? Mau. Harimau. Harimau. Oke, harimau berada di mana? Hutan. Hutan, cikgu. Di zoo pun ada, cikgu. Kamu pernah nampak? Pernah. Di gambar saja. Iya. Pernah. Izu lah. Oke. Kalau kita tengok sini gambar ini dia menunjukkan dia ada garisan pada dia punya betul kita panggil kulit, betul tidak? Jadi secara tidak langsung ini merupakan garisan yang terhasil daripada Semula jadi. Semula jadi. semula jadi. Oke. Betul. Seterusnya kita lihat lagi gambar yang ketiga. Oke, ini kelas apa? Gambar apa? Siapa boleh jawab? Tanah yang kering kemarau. Tanah yang kering. Apa yang menyebabkan tanah yang kering, kelas? Marau. Kemarau. Tidak ada air, tidak hujan. Di permukaan tanah. Oke. Jadi kita boleh lihat gambar ini. Dari gambar ini kita boleh mengatakan bahwa
rekaan tanah ini terhasil daripada Semula jadi. semula jadi. Kenapa sih jawab? Oh. Dia secara semula jadi. Oke, terusnya kita lihat gambar yang keempat. Ini merupakan gambar bangunan. Oke, jadi pelajar lihat gambar bangunan ini, dia bermacam-macam, ada garisan yang tebal, kan? Jadi dia adalah buatan manusia ataupun dia memang terbuat. Ya, Cikgu. Dia adalah buatan manusia, kan? Betulkah? Ya, Cikgu. Cikgu. Oke, sekarang kita tinggal gambar yang kelima pula. Ini apa? Tadi kita ada belajar nih. Betul, Cikgu. Oke, jadi ini roda tayar ini terhasil daripada Buatan manusia, Cikgu. Buatan manusia. buatan manusia. Bolehkah tayar tuh dihasilkan secara semula jadi? Tidak boleh. Tidak boleh, Cikgu. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Mau dibuat juga, Cikgu, di kedai. Oke, gambar yang terakhir. Boleh juga. Oke, gambar terakhir nih gambar apa? Kucing. Dia nampak kucing, Cikgu. Ada Landasan kereta api, Cikgu. landasan kereta api. Lalu Jadi dalam gambar ini kita boleh lihat macam-macam jenis garisan, kan? Jadi dengan adanya garisan, Cikgu. dia boleh menghasilkan bentuk. Betul tidak, kelas? Betul, Betul. Cikgu. Betul. Oke. Jadi cikgu akan bagi satu contoh. Siapa pernah nampak kaktus? Saya. Siapa itu? Rai. Oke, Rai pernah nampak kaktus. Kaktus berada di mana, kelas? Dia selalunya hidup di mana? Padang Di pasir. gurun. Di gurun, kan? Oke, jadi bila kita nampak kaktus tuh dan kita ingin menghasilkan satu seni, jadi dia akan terbentuklah. Oke, cikgu bagi kamu contoh. Terbentuklah dia seperti ini. Oke, jadi kita nampak dari persekitaran kita, dari alam. Pertamanya kita mau lukis kaktus, kan? Jadi kita macam kita just tengok alam di sekeliling kita dan kita menghasilkan satu seni, betul kan? Betul. Oke. Ya, Cikgu. Betul. Jadi alam sekitar nih memainkan peranan dia untuk bagi kita satu dia mempengaruhi kita untuk menghasilkan sesuatu yang baru, kan? Betul. Oke. Terusnya kita akan pergi aktiviti yang seterusnya, oke? Oke, baiklah murid-murid. Sebentar tadi kamu telah mempelajari tentang definisi, jenis garisan, dan fungsi garisan. Betul tak? Betul, cikgu. Oke. Jadi aktiviti kita sekarang, cikgu akan mengadakan aktiviti gamifikasi iaitu generally berkonsepkan escape game kepada kamu. Boleh? Boleh, Cikgu. Boleh. Yeay, main game. Okey. Tapi sebelum kita mula, kita bentuk kumpulan dulu lah kan. Seramai 9 kumpulan. Setiap kumpulan mewakili 4 orang saja. Okey? Boleh. Boleh, Cikgu. Saya kumpulan satu. Okey. Sudah dalam kumpulan masing-masing? Sudah, Sudah, Cikgu. cikgu. Sudah, Cikgu. Okey, sebelum kita mulai aktiviti kita, cikgu akan beri penerangan dululah kepada kamu, okey? Okey. Okey, pertama cikgu akan paparkan link. Nampakkan link di hadapan skrin kamu? Nampak. Nampak, Cikgu.
Oke, dalam game jendela ni, pastikan kamu baca setiap arahan yang terpapar pada skrin kamu. Dan dalam game ni, kamu perlu klik button mula. Nampak kan klik button mula tu? Pak. Pak. Nampak cikgu. Cikgu. Okey, nampak kan? Okey, game ni mengandungi 4 bahagian. Di mana bahagian tu adalah pertama, pengenalan garisan, jenis garisan yang pertama, jenis garisan kedua dan fungsi garisan. Fahamkah setakat ini apa cikgu terangkan kepada kamu? Nanti kalau kamu main game tidak dapat jawab. Paham, cikgu. Cikgu. Okey. Ini adalah contoh 4 bahagian tadi itulah yang dalam game ni. Kalau kamu klik button mula tu lah. Okey, syarat bermain. Syarat bermain ialah jawapan kamu kena betul lah. Baru boleh kamu keluar ke bahagian yang lain pula. Okey? Lepas kamu jawab soalan ni, akan terpapar sama ada kamu berjaya ataupun tidak. Setiap kumpulan, Cikgu Nak akan menjawab seorang wakil saja untuk menjawab jendela ni lah. Okey? Dan cikgu akan tetapkan selama 3 minit saja tempoh untuk menjawab ni. Boleh kan 3 minit? Boleh, Boleh. cikgu. Hai kelas, semangat sikit. Boleh kan? Boleh, Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Okey. Okey, setiap kumpulan yang berjaya dalam tempoh masa yang ditetapkan akan memperoleh markah yang tinggi. Markah ni adalah diukur melalui tempoh masa yang kamu jawab tu. Siapa paling cepat jawab, itulah paling tinggi markah dia. Okey? Oke, cikgu ada hadiah kan nih? Apa dia? Ada hadiah. Hadiah kan cikgu? Ya, ada ganjaran. Okey, kamu jawab betul-betul, okey? Okey, boleh kita cikgu. mula game sekarang? Boleh. Minit semua, masa sudah tamat. 3 minit saja cikgu bagi tadi, sudah habis masa. Seronok kah bermain tadi? Ronok, cikgu. Seronok, cikgu. Seronok, cikgu. Seronok kan, mesti seronok. Sekarang kan semua di hujung jari saja, main game pun online. Cikgu dulu main batu seremban, main congkak saja. Seronok kan? Bersyukurlah dunia makin maju, Malaysia pun tidak ketinggalan juga. Sains teknologi, okey? Okey, tanpa membuang masa, setakat ni cikgu sudah menerima tangkapan layar skrin. Di sini cikgu sudah dapat keputusan markah kamu. Yang ada satu kumpulan yang tidak menjawab, tiada markah dari sini. Kumpulan 5 dia lambat hantar, dia sampai 3 minit 1 saat. Jadi dia jadi merah di sini, tapi still juga skor dia bagus lah. Cuma sekarang ni kumpulan 7 dia lambat menjawab. Dia tidak hantar. Kenapa? Boleh bagi feedback kah kumpulan 7? Cikgu, maaf cikgu, lain tidak bagus. Ya, cikgu. Kumpulan Ya, kami. ini bukan tidak dapat jawab kah? Faham kah juga? Paham cikgu, lain Paham, tiada cikgu. Cuma kami stuck di bahagian ketiga saja. Ya, cikgu. Stuck, cikgu. Okey. Apa boleh buat kalau begitu cikgu faham sebab inilah risiko kalau terpaksa melaksanakan kelas online. Kan? Betul cikgu. Jadi cikgu mau tanya, kamu boleh jawab kah kalau cikgu bagi peluang lagi? Boleh. Oh, Boleh, cikgu. Okey. Lepas kelas ni kamu try jawab lagi. Lepas tu nanti markah dia share dengan cikgu. Jangan risau, masa tu still juga cikgu boleh detect juga berapa banyak masa yang kamu ambil. Kalau lebih dari 3 minit dia akan jadi merah macam ni lah. Okey. Nombor 1, jadi sebab tadi cikgu ada janji mau bagi hadiah kan? Siapa yang nombor 1? Tapi nombor 1, nombor 2, nombor 3 sajalah kita bagi. Boleh? Boleh cikgu. Okey, jadi memandangkan kumpulan 4 nombor 1 dengan masa 1 minit 33 saat saja. Kumpulan 2, nombor 2 pula kumpulan 6, 1 minit 50 saat. Lepas tu kumpulan yang nombor 3 ialah kumpulan 2, 2 minit 2 saat. Tidak juga jauh beza, cuma semuanya baguslah. Okey? Lepas tu memandangkan
sudah siap bermain game, kita akan pergi kepada penutup teruslah. Oke kelas, secara keseluruhannya untuk kelas hari ini cikgu sangat-sangat puas hati sebab kamu bagi tumpuan dan perhatian yang bagus. Jadi cikgu harap untuk sesi pembelajaran kita akan datang, kamu boleh bagi komitmen yang sama. So cikgu mau dengar tepukan untuk diri sendiri boleh? Boleh, Boleh, Cikgu. Semangat sikit lah. Oke cikgu suka dengar kamu tepuk tangan untuk diri sendiri. So, sebelum kita tamatkan sesi pembelajaran kita hari ini kan, cikgu mau Izwan rumuskan sikit pembelajaran yang kita buat hari ini based on apa yang kamu paham, Rizwan. Boleh? Boleh, Rizwan? Boleh, Cikgu. Okey. So, Rizwan boleh teruskan? Cikgu. Kita belajar hari ini yang kami dapat dari Cikgu iaitu kami dapat mengetahui apa itu definisi, apa itu garisan dan jenis-jenis garisan itu ada berapa serta fungsi dia. Okey. Definisi garisan adalah satu titik yang dihasilkan dengan menggunakan alat ataupun media dari satu titik ke satu titik yang lain dan dapat menghasilkan satu permukaan rupa, bentuk ataupun jalinan. Okey. Daripada jenis garisan, apa yang kami dapat tadi, terdapat 8 jenis garisan. Antaranya garisan nipis, garisan tebal, garisan bersudut, garisan berpancar, garisan berpusat, garisan melengkung, berlingkar dan beralun. Okey, fungsi garisan pula adalah berfungsi untuk menghasilkan rupa, jalinan, ruang, bentuk dan juga ton. Okey, terima Itu kasih saja, Cikgu. Rizwan. So, rakan-rakan boleh bagi tepukan untuk Rizwan? Sama, Cikgu. Cikgu tamatkan sesi kita hari ini macam yang cikgu ada mention tadi kepada grup 7 yang tidak dapat menyelesaikan, cikgu akan bagi kerja tambahan, maksudnya bukan kerja tambahan yang lain. Cikgu masih bagi kuis yang sama. Cuma cikgu mahu kamu settlekan sebelum perjumpaan untuk sesi pembelajaran kita akan datang. Faham? Faham, Cikgu. Cikgu. Faham, Cikgu. Boleh, Cikgu. Okey. So, cikgu harap ahli Faham, kumpulan Cikgu. ni bekerja sama untuk selesaikan kuis ni sebaik mungkin. Okey? Boleh, Cikgu. Okey, selain itu, cikgu juga akan bagi nota-nota di pautan untuk rujukan kelas. Untuk kelas hari ini dan kelas akan datang. So, cikgu harap untuk kelas akan datang kamu boleh buat ulang kaji sikit sebelum kita mulakan subjek tu. Boleh? Boleh, Boleh, Cikgu. Boleh, Satu lagi, Cikgu. cikgu harap apa yang kita belajar hari ini kamu boleh simpan. Jangan lupa sebab cikgu akan soal lagi di awal-awal sesi perjumpaan kita akan datang. Okey? Okey. Boleh, Cikgu. Okey, terima kasih Boleh, kelas. Cikgu. Terima Okey. kasih, Cikgu.